Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Usalli wa usallimu ala habibina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi ghurril mayamin alaihi afdhalus salatu wa tammut taslim. Alhamdulillah yang saya muliakan pengurusi majlis dan sahabat-sahabat sekalian. Alhamdulillah kita panjatkan rasa syukur pada Allah, kita akan menyambung kembali kuliah tafsir dan juga sedikit berkaitan dengan bahasa Arab kita. Sebelum saya memulakan dalam perbincangan dalam surah Al-Mujadilah ataupun surah Al-Mujadalah dalam juzuk yang ke-28, dalam juzuk yang ke-28 surah Al-Mujadilah ataupun surah Al-Mujadalah, saya suka ingin mengingatkan beberapa perkara berkaitan mungkin cara kita belajar ataupun cara kita berbincang di sini. Pertama, saya alu-alukan sekiranya siapa yang tak berapa dapat tangkap ataupun tak dapat faham apa yang saya katakan. Sebab seperti biasa kita katakan kita minta maklum balas, dan saya dihubungi oleh Akhun Al-Fadil Suhaib pada minggu lepas berkaitan dengan ada sebilangan yang tak dapat tangkap mungkin cara cakap ataupun cara saya sendiri. Sebenarnya ketika saya dihubungi ataupun saya di telefon, saya tengah menjawab ataupun saya tengah membaca, saya buat rujukan berkaitan soalan daripada pelajar-pelajar Malaysia di Jepun. Kemudian call daripada Zuhair dan saya tersenyum sebab ketika saya lepas daripada habis degree di UiA, saya secara penuh kuliah harian di kawasan Lembah Kelang, khususnya di Ampang dan sebagainya. Oleh kerana kita orang muda, fresh grad lagi tu, bila kadang-kadang saya bercakap, saya menggambarkan yang semua faham apa yang saya kata. Macam kadang term-term yang mudah bagi saya ataupun orang yang belajar agama macam saya, keluarkan term tersebut senang nak faham. Okay. Dan satu benda yang menarik dia, ketika saya mengajar di beberapa tempat di Ampang, di Menara Polo, di Antarabangsa, di Taman Suri UK dan sebagainya, sebenarnya kebanyakan orang dia tak dapat tangkap cara saya. Dan setelah seminggu, 2 minggu, 3 minggu saya mengajar, ada satu orang yang datang kepada saya dan tegur. Dia kata, "Ustaz, cakap macam peluru." Okey, dan kebanyakan ni depan atuk-atuk, nenek-nenek, pakcik-pakcik. Dan the same nasihat yang diberikan oleh saya di sini dan orang yang di sana memberikan nasihat ataupun teguran itu adalah Datuk Hanafiah. Bapak Dan lain. itu ayah kepada Zuhair. Jadi Allah Alam mungkin dia punya genetik ke apa. Jadi saya kadang bila kita bercakap, terus angkat, sebab saya kata angkat tangan, saya tak faham, kat mana tak faham. Saya mementingkan cara faham ataupun apa yang kita faham tentang ayat Quran ataupun perbincangan kita berbanding kita habis cepat. Katakan kita aim kita untuk habis juzuk ke-28, 29, 30 yang untuk fasa pertama, kita habis cepat tapi tak faham, berbanding kita tak dan habis. Tetapi setiap perbincangan yang kita katakan ataupun kita bincangkan itu memberi ataupun berbalik memberikan manfaat kepada kita. Okay, sebab tu para sahabat menyatakan kami tak bergerak daripada satu ayat kepada ayat yang lain, melainkan kami faham dan kami amal. Kami faham dan kami amal. Jadi insya-Allah kalau ada masalah ataupun tak faham, angkat tangan, atau insya-Allah kita akan buka Q&A session pada hujung, atau katakan takut terlepas, boleh angkat tangan dan kata saya tak faham benda ni. Okey, kat mana ayat ni, kat mana surah ni dan sebagainya. Dan yang kedua berkaitan dengan soalan, ada yang kebanyakan orang Melayu memang malu dia tinggi. Dia kadang dia tak boleh soal secara verbal, mungkin tulis. Dan soalan di kuliah saya kebanyakannya dia tidak tertumpu hanya kepada perbincangan dah. Okay? Jadi kadang ada orang tanya dan mungkin ada yang dapat kesan. Contoh kalau di Facebook dan sebagainya, kadang dia boleh tanya depan. Dia tanya kat situ, kadang kita letih nak menulis. Saya bukan jenis orang yang suka ataupun cepat konsentrate untuk menulis banyak. Okay?
Jadi kalau katakan nak tanya-tanya, banyak benda. Ada orang tanya, kadang pelajar Malaysia di Jerman, pelajar Malaysia di Jepun juga tanya pasal politik. Banyak tanya politik. Dan kebanyakan ni cuba untuk meyakinkan saya untuk side depa, akhirnya depa yang berubah. Okey. Jadi kita terbuka, kita bincang. Okey. Ada yang tanya pasal hukum hakam, dia tahu dekat rumah dia ada masalah ke, dia tengok orang kata begini dan sebagainya. InsyaAllah kita cuba untuk menyelesaikan dengan melihat kepada nas, melihat kepada rujukan-rujukan dalam agama. Itu yang paling penting. Sebab bila orang kata, oh benda ni haram, benda ni tak boleh, benda ni makruh, benda tu patut patut sebenarnya macam ni, bukan macam tu. Idea siapa pun nak bagi, semua orang boleh bagi. Lepas tu saya kata pada kuliah pada minggu lepas, untuk orang kata salat Jumaat tak wajib pun ada. Ada. Dan dia bukan berdasarkan kata-kata, berdasarkan nas. Satu qaul dalam mazhab Malik menyatakan salat Jumaat tidak wajib. Kerana apa? Nabi ada hadis yang sahih, Nabi kata hari Jumaat yaumul idul lakum, merupakan hari Id, hari raya bagi kamu. Sebenarnya hari raya yang dimaksudkan adalah hari macam mana raya kita, semua orang keluar. Tetapi ketika itu wajib bagi lelaki sahaja, ataupun dalam keadaan gembira, riuh dia. Okey. Tetapi dia melihat kepada benda tersebut pada angle yang berbeza. Salat raya wajib ke tidak? Tak. Jadi dalam qaul dalam mazhab Malik menyatakan berdasarkan hadis ini, jelas menyatakan Nabi kata hari Id. Tapi cuma jumhur menyatakan bahawa tak, ia wajib berdasarkan ayat Quran dan banyak hadis-hadis yang lain. Kalau katakan sunat, Nabi buat setiap minggu. Nabi buat setiap minggu. Dan banyak lagi perkara-perkara yang berkaitan dengan usul fiqh dan perbincangan para ulama. Okey? Jadi kita datang, kita lihat, kita timbang taruhkan di antara pandangan. Makin kita bermusafir jauh daripada negara kita, akan makin banyaklah pandangan. Sekarang bukan susah orang pergi buka YouTube, tengok ustaz tu, tengok ustaz ni. Okey, akhirnya sekali dia tak boleh tak boleh nak dia jam, dia kata payah belajar agama. Okey, sedangkan saya bagi tahu agama benda yang paling mudah. Apabila semakin saya belajar hukum hakam agama, kehidupan beragama saya paling mudah. Saya tengok orang yang baru nak bertatih belajar agama, dia yang jadi perit, dia nak pegang agama. Itu tak boleh, ini tak boleh. Kadang orang tengah wuduk, dia wuduk sebelah terpecik pada, habislah kena ayat mustakmal. Ulang balik. Sudah macam tu, bila tak kena, habis buat satu bilik ayat untuk hang seorang yang di seluruh dunia, di situ saja, khas untuk hang. Sedangkan itu bukan yang diajarkan oleh sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah ruang untuk berbincang, ruang untuk tanya pandangan, apa sahaja. Okey. Jadi saya rasa wallah alam, saya mungkin assume secara umum bahawa di sini ada asas agama, tetapi perbincangan secara ilmiah mungkin tidak kukuh. Nak rujuk itu, nak rujuk ini. InsyaAllah kita akan pergi dengan lebih basic, lebih asas kepada perbincangan kita. Okey. Dan saya akan masukkan beberapa pelajaran tentang bahasa Arab. Bahasa ini adalah satu proses pembelajaran yang paling lambat di dunia. Okey, paling lambat. Satu orang tanya kat saya dalam Al Jazeera di Qatar dan juga IKIM, pasal baik daripada Qatar, dia tanya bagaimana proses, macam mana kita boleh buat ataupun kita boleh capai bahasa. Saya kata bahasa Arab ataupun mana-mana bahasa adalah proses yang paling lambat. Kita belajar hari ini, besok kita dah boleh fluent ke cakap? Tak ada. Saya berapa minggu saya belajar sendiri bahasa Jerman. Okey. Untuk menghafal dia punya nombor 1, 2, 3, 4, 5 dan sampailah Ziban semua tu, kita belajar. Saya cuba untuk terapkan satu bahasa. Saya menggunakan kaedah, saya gunakan bahasa Arab. Macam mana saya boleh master dalam bahasa Arab? Sebab ada beberapa rujukan dalam Orientalism, hadis ada di dalam bahasa Jerman yang ditulis oleh seorang orang Jerman berkaitan dengan hadis. Dia menyerang sanad dan matan hadis. Tulisan dia cukup baik. Okey. Dan separuh daripadanya dalam bahasa Jerman, separuh lagi dalam bahasa Inggeris. Dan kita belajar. Dan tidak ada proses itu yang cepat dah. Dia bukan macam math. Kita buat exercise punyalah banyak daripada pagi sampai petang. Besok bagilah soalan, kita boleh buat. Okey, pusinglah mana kita boleh.
Bukan macam hafal formula itu, formula ini, tak. Bahasa benda yang hidup. Asya' al-hayawiyyati allati mustakhdamah fi kulli yawm. Benda yang kita gunakan hari-hari. Okey? Jadi sebab tu saya cadangkan untuk mudah kita sendiri usaha apa benda. Kita katakan nak buat satu ayat, kita bentukkan. Ustaz, betul ke macam ni? Contoh ada nak jumpa ke? Ataupun saya akan bincang secara umum, khususnya di dalam perbincangan kita dalam surah-surah Al-Quran. Okey, kita akan melihat kepada surah yang, saya tak pasti surah ke berapa, surah yang ke-58. Surah ke-58 dalam Al-Quran yang mempunyai 22 ayat dalam juzuk yang ke-28. Dalam surah Al-Mujadilah ataupun Al-Mujadalah. Okey. Al-Mujadalah ataupun Al-Mujadilah merupakan surah berkaitan dengan seorang perempuan. Dinamakan dua, nama dia sama ada Al-Mujadalah dengan huruf baris atas, Al-Mujadalatu ataupun Al-Mujadilati. Apa beza ni? Sebab tu bahasa Arab dia sensitif dengan baris. Dia sensitif dengan baris. Al-Mujada, Al-Mujadi. Dua-dua bermaksud secara umum benda yang sama. Dia datang daripada perkataan jadala, jadal. Maksud dia gaduh. Gaduh mulut. Okay? Gaduh mulut. Arab di satu benda, kalau nampak dia, kalau duduk di beberapa kawasan, sama ada di Khalij, di Saudi ataupun di Mesir, borak dia macam gaduh kita. Borak dia macam gaduh. Sedangkan kita tengok, gaduh pasal apa, nak bertumbuk lah. Rupanya dia tanya khabar je. Wallahi. Okay? Jadi Al-Mujadalah bermaksud kita kata perbincangan ataupun di sini dikata mengajukan soalan, yang meminta satu soalan. Mujadalah, berbincang dalam apa bahasa kita. Sebab kalau katakan nak debat, dia payah dalam debat bahasa Arab al-munazarah. Al-munazarah means debate lah. Okay? Al-munazarah lebih kurang samalah dengan al-mujadalah. Debat, berbincang, minta itu. Jadi dia adalah proses tersebut mujadalah. Tetapi ayat Quran ini turun, surah ini turun kerana adanya orang yang minta. Siapa? Al-Mujadilah. Okey? Saya tak pasti macam mana, tapi kalau katakan Al-Munadha, Al-Mujada, kita nampak kan? Dia punya, ni namanya wazan irama dia. Mujadalah. Kalau untuk ni pula, kalau katakan munadharah, debate, debater. Apa debater dalam bahasa Arab? Tukar saja. Al-Munadhir. Lelaki, sebab dia tak ajar English, dia ada dalam kalau perempuan Al-Munadhirah, ta marbutah ini menggambarkan perempuan. Okey, kalau munadharah debate, Al-Munadhir ataupun Al-Munadhirah debater. Debater lelaki, debater perempuan. Jadi mujadalah ini perbincangan panas. Orang yang membawa perbincangan itu mujadilah. Jadi yang datang ni lelaki ke perempuan? Perempuan. Jadi perempuan, sebab tu namanya Al-Mujadilah, juga dipanggil Al-Mujadilah. Surah ini diturunkan pada seorang perempuan. Surah ni surah pasal seorang perempuan minta kat Nabi keluarkan hukum. Okey? Paksa Nabi keluarkan hukum. Pasal apa? Dia bergaduh dengan lelaki dia. Okey, dia bergaduh dengan lelaki dia. Dan surah ini adalah salah satu daripada surah kita sebut minggu lepas. Kalau surah Makkiyah macam mana surah Madaniyah. Surah ini adalah surah yang diturunkan bagi tahu hukum pasal suami isteri. Dia surah Makkiyah ke dia surah Madaniyah? Berbalik kepada perbincangan kita minggu lepas. Ya, surah ini adalah surah Madaniyah kerana dia hukum hakam. Makkiyah adalah kebanyakan dia secara umum, saya tak kata mesti setiap. Secara umum Makkiyah adalah tentang
hukum akidah, cerita umat terdahulu dan sebagainya. Tetapi Al-Madaniyah dia lebih kepada hukum hakam macam ni. Okey. Dan surah ini adalah surah Madaniyah, dinamakan Al-Mujadalah ataupun Al-Mujadilah disebabkan seorang perempuan nama dia Khawlah bintu Sa'labah. Okey. Seorang perempuan nama dia Khawlah bintu ataupun binti Sa'labah. Mujadilah tadi perempuan yang datang pada jumpa Nabi minta jawapan, paksa Nabi bagi jawapan. Nama dia Khawlah bintu Sa'labah ataupun binti Sa'labah. Perempuan ni namanya bintu Sa'labah. Sebab tu di zaman Umar, di masa sahabat selepas kewafatan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, orang tunjuk, oh dia inilah penyebab surah ini turun. Penyebab surah turun setiap ataupun tidaklah kebanyakan, ada sebilangan ayat-ayat ataupun surah Al-Quran. Adanya surah, adanya sebahagian daripada ayat. Kalau katakan ayat surah itu panjang, tidaklah keseluruhan ayat surah itu turun disebabkan dia. Tetapi ada juga ayat yang satu surah itu turun pada dia, mungkin surah-surah yang pendek. Sebagai contoh, surah yang pendek diturunkan kepada seorang lelaki, Abu Lahab. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Surah yang pendek tapi satu surah itu turun pada dia saja. Okey. Tapi ayat ini bukan keseluruhannya turun kepada Khawlah bintu Sa'labah, hanya beberapa ayat awal saja. Bermaksud beberapa ayat yang Allah Ta'ala tentukan dia diturunkan kerana dia ini. Dalam bahasa Arab ataupun dalam ilmu Quran, nama dia sabab nuzul Al-Quran. Sabab bahasa kita, sebab nuzul datang daripada perkataan nazalah. Nazalah turun, sa'ada naik. Ini lawan dia. Sa'ada maksud dia naik, nuzul turun. Okey, bermaksud sesuatu benda, kadang-kadang sesuatu ayat itu mesti difahami latar belakang dia. Kita tak boleh satu ambil ayat ini yang dinamakan tafsir. Kalau kita baca sahaja, kita tak tahu di latar belakang, kita terus senang hukum. Ada di kalangan Khawarij. Ini adalah orang politik selalu guna. Okey, ayat ni. Ayat ini kalau kita baca, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Dalam ayat wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul zalimun. Dalam ayat yang lain, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Ayat dia bermaksud sesiapa yang tak berhukum kepada hukum Allah, mereka itulah orang yang kafir, orang yang zalim, ataupun ayat lain orang yang fasik. Ini bukan digunakan di Malaysia saja. Ia digunakan zaman Nabi, zaman Ali karamallahu wajhah. Zaman Ali karamallahu wajhah menggunakan ayat ini untuk hukum orang. Dia nampak orang itu tak hukum dengan hukum Allah, dia terus kata, engkau kafir. Dia ini tak hukum Allah, dia terus kafir. Ini adalah kelompok sesat ataupun kelompok melampau di dalam kelompok akidah Islam, nama dia Khawarij. Dia jumpa orang, dia tuduh orang semua kafir. Khawarij adalah antara, kalau kita nilai, dia orang yang paling saleh. Sebab bagi Khawarij ni tidak ada tempat untuk melakukan dosa. Okey, terutama dosa besar. Siapa buat dosa besar, kafir, keluar dari Islam. Khawarij. Begitulah. Kita kadang kalau kita kata, sebelum kita melihat kepada latar belakang ayat ini yang kita katakan sabab nuzul Al-Quran tadi kan, adakah semua orang yang menghukum dengan hukum Allah, yang tidak berhukum dengan hukum Allah, kita hukum kafir? Ataupun
orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, okey, langsung tidak kafir, ataupun kita katakan sesiapa yang tidak menghukum dengan hukum Allah mungkin boleh dilihat kenapa tidak menghukum dengan hukum Allah. Allah sebut 3, kafirun, fasiqun, zalimun. Mungkin kerana dia tidak mampu, ataupun mungkin dia tidak mempunyai kondisi yang mampu untuk dilaksanakan. Mungkin dia fasik, mungkin dia zalim, mungkin dia berdosa, tetapi untuk keluarkan daripada Islam benda yang besar. Dia tidak boleh disembahyangkan kalau mati, dia tidak boleh dikuburkan di perkuburan umat Islam, dia tidak boleh menerima faraid dan sebagainya. Benda ni besar. Sebab saya sebut perkara ini pada minggu yang lepas, sebab ada orang jenis suka dia cut video. Dia cut video, dia mungkin kerana dia terjumpa. Saya antara orang yang suka mendamaikan, orang yang suka gaduhkan di antara ustaz-ustaz YouTube. Okey. Jadi bila apa yang berlaku, ada satu orang ustaz, dia tuduh sahabat saya, kawan, Ustaz Fathul Bari, ulama muda UMNO. Okey, dia kata ustaz ni diberi disubut setiap bulan 15,000. Okey, kemudian dia ini fasik, dia ini dajjal, dia ini masuk kepada sekular dan ini keluar daripada Islam. Tuduhan ini berat. Sebab itu jangan kita menggunakan, sebab senjata agama orang senang nak percaya. Okey, kita mungkin berbeza, jangan itu perangai Khawarij. Itu perangai Khawarij. Nabi suruh bunuh Khawarij dalam hadis. Tetapi Ali kata bila dia datang berdepan kita bunuh. Kalau dia di belakang tak kacau kita tinggalkan. Ali tak mau cari gaduh. Okey, Khawarij dalam hadis Nabi kata kamu jumpa, kamu bunuh dia. Kalau nak beza antara ibadat kita dengan ibadat Khawarij hebat. Sebab dia tak boleh buat dosa. Buat dosa dia besar sampai pada besar, kafir. Semua kafir. Okey. Sebab itu memahami sebab latar belakang sesuatu ayat ataupun sesuatu hadis perkara yang besar. Sebelum kita nak kata, oh ayat ni kata ni macam itulah, nanti dulu. Mungkin iya dan mungkin tidak. Lihat kenapa perbincangan skop ayat itu diturunkan. Dalam Quran namanya sabab nuzul. Dalam hadis, ini Quran, dalam hadis sabab wurud. Cuma sebab di UK ada orang antara yang paling pakar menulis tentang sabab wurud al-hadis. Kenapa hadis itu keluar? Kebanyakan hadis adalah mungkin saya tidak boleh memberikan secara spesifik berapa jumlah dia, tetapi ada sebilangan besar tentang hadis itu ada latar belakang dia. Sebagai contoh, orang kata orang meletakkan perempuan tidak boleh menjadi pemimpin. Tapi secara umum saya bersetuju untuk dia tidak boleh menjadi pemimpin tertinggi. Katakan presiden ke Perdana Menteri, saya melihat kepada nas keseluruhan saya tak setuju. Tetapi mungkin menjadi pengarah ataupun menteri bahagian ataupun tempat-tempat yang begini ada kemampuan dia, silakan. Okey, even jadi hakim tak ada masalah. Okey, cuma masalahnya bila datang kepada hadis yang berbincang. Hadis itu kata, Nabi kata takkan berjaya seseorang itu apabila pemimpinnya ia dipimpin oleh perempuan. Hadis ini jelaskan, kata maksudnya kita takkan berjaya. Tetapi kalau orang tak melihat kepada sebab wurud hadis ini, dia akan kata Nabi tak cerdik lah. Margaret Thatcher di sini antara yang paling bawa sejarah Britain, dan banyak lagi yang menunjukkan perempuan boleh. Jadi kita perlu bukan sahaja kadang-kadang bukan kerana hadis itu silap, tak, kita tidak melihat pada skop yang luas. Hadis itu berlaku ataupun disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam kerana ketika itu berlakunya peperangan dengan Parsi, Iran sekarang.
dan yang jumpa dengan Nabi dan mereka mengkhabarkan kepada Nabi. Nabi sebut hadis itu kerana Parsi dipimpin oleh perempuan yang nak lawan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang confirm Parsi akan jatuh. Nabi meletakkan skop perbincangan hadis itu kepada perempuan itu secara khusus. Sebab tu kalau nak tanya sebab wurudul hadis ini panjang benda dah. Dan saya bukanlah orang yang ada di UK ini yang paling baik, kerana adanya orang Melayu yang terbaik menulis tentang sabab wurudul hadis dalam PhD dia, Dr. Ma'asri. Buku dia, PhD dia berkaitan dengan sabab wurudul hadis, dawabit wa ma'ayir. Sebab hadis ini, sebab terjadinya tu hadis, disiplin ma'ayir, kita boleh kata disiplin dan kaedah dia. Sebab kenapa saya kata bagus? Sebab buku yang ditulis oleh dia menjadi silibus pengajian di negara-negara Arab. PhD dia dijadikan silibus ataupun rujukan penting yang digunakan dalam pengajian hadis ini di beberapa negara Arab, di Jordan dan sebagainya. Okay? Jadi sesuatu hadis itu perlu adalah terbagai. Begitu juga dengan perkara cerita ini. Hadis ini, apabila kita melihat kepada ayat yang pertama, Allah kata, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Innallaha sami'un basir. Ayat itu bermula dengan qad sami'a Allah. Qad sami'a Allah. Qad ini di dalam hukum hakam dia ada satu kaedah ataupun satu peranan besar. Apabila dia berjumpa dengan sami'a, ini adalah fi'il madhi, maksudnya past tense. Okey? Qad sami'a Allah. Allah telah mendengar. Kalau kita buat qad ini, dia still sama, sami Allah sama, Allah telah mendengar. Tetapi kenapa ada qad? Bermaksud taukid, demi Allah, sesungguhnya Allah mendengar. Perkara ini berbeza. Bermaksud betul-betul Allah dengar. Tetapi kalau kita belajar bahasa Arab, adanya madhi ini yang lepas, past. Kalau present yang sedang berlaku, yasma'u. Qad yasma' maksudnya dah berbeza. Kadang-kadang dia mendengar. Mudhari' berjumpa dengan qad, dia ada maksud berbeza, iaitu kadang-kadang dia mendengar. Okey? Tetapi itu tak apa nanti. Tapi qad ini digunakan kalau kita lihat qad, ada setengah dalam Quran disebutkan laqad. Okey, ini semua menggambarkan betul-betul perkara yang Allah tekankan. Okey, qad sami'a Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha. Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan ataupun mengajukan soalan kepada kamu tentang suaminya, fi zawjiha wa tashtaki ila Allah, dan Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua. Wallahu innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah mendengar dan Allah melihat, Maha melihat. Okey, isu dia apa? Apabila Khawlah bintu Sa'labah, dia diziharkan oleh suami dia Aus bin Samit. Dia masuk hukum apa? Hukum zihar. Suami dia nama Aus bin Samit. Aus bin Samit. Okay? Dia buat apa? Dia ziharkan isteri dia. Ziharkan isteri dia. Zahara ini bermaksud belakang. Sebenarnya ini merupakan adat Arab. Adat Arab. Okey, dia menyamakan pada benda-benda yang diharamkan dilakukan kepada mahram. Okey, kepada mahram. Dalam kes ini, ia sebab hukum ini berlaku pada jahiliyah. Zihar ini, apa yang berlaku Aus bin Samit, dia marah dengan bini dia. Okey, Arab ni dia kadang marah tak tentu pasal. Ini masalah. Okey, ada
setengah daripada businessman dia jumpa dengan saya, dia kata dia pergi ke Mekah. Mana tempat sekalipun, even ke Mekah. Dengan berapa partner dia beli satu, dia kata baru siap hotel Asian punya. Dia kata ikut bala dia, kalau hari tu dia nak marah tak tentu pasal, dia buang gitu saja. Okay, dia nak duit cash, bagi cash pula, oh nanti hilang. Depan-depan saya nak tukar sekarang, nanti besok kepala dia tukar lain. Macam tu, harap. Okay, sebab tu bayangkan kenapa Allah Azza wa Jalla turunkan Islam kepada Arab. Itu pun tak berubah. Okay, jadi dia jumpa dengan isteri dia satu hari, dia balik, dia kata inna dhahrika kamithli dhahri ummi. Dia kata belakang hang sama dengan belakang ibu aku. Okay, dia nak menyamakan kawasan-kawasan haram kepada orang, atau dinisbahkan kepada orang yang diharamkan kahwin. Isteri dia ke belakang dia, ataupun kawasan-kawasan yang dia diharamkan sebelum berkahwin dan dihalalkan berkahwin, dia cuba untuk sandarkan kepada ibu dia. Ketika jahiliyah, siapa buat macam itu dikira talak. Maka dia berpisah. Okey. Cuma dia jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, "Ya Rasulullah, suami aku ziharkan aku. Selepas dia dah dapatkan aku dah berikan anak, aku hidup bertahun, dah tua." Kalau disebutkan daripada konteks ayat ini, Aus bin Samit dan juga Khawlah bintu Sa'labah adalah orang yang tua. Okey. Kabura sinni kata dalam hadis, dia dah orang dah tua dan sebagainya. Jadi bila berlaku dia jumpa dengan Nabi, "Ya Rasulullah, macam mana dia dah ziharkan aku?" Dia kata, Nabi jawab, "Talaqlah." Sebab tak ada ayat kata. Allah tak bagi lagi. Ada riwayat kata Nabi kata talak. Nak talak macam mana? Dia tak sebut perkataan talak. Dia kata zihar belakang. Jadi perkara ini macam mana dia minta jawapan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia paksa Nabi untuk bagi jawapan. Jadi bila perkara tersebut dia minta sehinggalah Allah turun, qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Dan dia mohon pada Allah supaya berikan jawapan. Allah turunkan jawapan. Okey? Dan apa yang Allah kata, alladzina yudahiruna minkum min nisaihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illa allai waladnahum wa innahum la yaquluna munkaran min alqawli wa zura inna allaha la'afuwun ghafur والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. Allah kata, orang yang menziarkan istrinya di antara kamu menganggap istrinya seperti ibunya, padahal tiadalah isteri mereka itu ibu mereka. Allah kata, dia kata apa pun, isteri itu takkan jadi ibu dia. Okey, kerana apa? Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka, dan sesungguhnya mereka mengucapkan sesuatu perkara yang mungkar dan dusta. Dan sungguhnya Allah pemaaf lagi pengampun. Allah sebut perkataan itu jahat, perkataan itu tak benar. Okey, jangan buat perkara tersebut. Sebab itu Islam merupakan satu-satunya agama yang meletakkan secara nas adanya hukum, adanya perlembagaan khas perempuan, adanya tempat di dalam Islam. Orang jumpa Islam tak adil. Islam bagi perempuan faraid miras sikit. Perempuan kena itu dan ini. Sebelum orang barat bercakap menuduh tentang Islam, kita nak tanya, di mana adanya ruang hak perempuan di dalam Kristian dan Yahudi? Di mana ruang perempuan kepada orang India dan kepada Hindu dan Buddha? Di mana mereka bagi? Isu yang berbeza. Kita jangan katakan apa yang berlaku di Pakistan, di India, mungkin di Malaysia dan sebagainya, tetapi apa yang Islam kata.
apa yang nas kata. Pelaksanaan berbeza daripada apa yang nas kata. Orang mungkin salah. Di perempuan yang kena, yang nak bercerai dengan suami dia. Okey, dan kemudian dia pergi ke jabatan agama, ke mahkamah tangguhkan dia. Dan sehinggakan tempoh yang panjang kepada perempuan tersebut. Saya katakan ini semua proses ataupun orang yang menguruskan itu yang masalah, bukan Islam. Di dalam Kristian, Bible sebut kenapa perempuan kena haid. Kenapa perempuan dikenakan haid? Kerana itulah Allah Ta'ala berikan balasan dia yang menyebabkan Adam diturun ataupun dihalau daripada syurga. Islam tak kata. Islam kata dua-dua silap. Okey, dua-dua silap. Kalaulah kata isteri dia kata Hawa kepada ayah ataupun tok kita Adam, Adam mempunyai akal untuk berfikir, menimbang tara. Allah dah kata, wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh zalimin. Jangan kamu dekat dengan kamu berdua. Disebut wala taqraba. Ba ini dua. Kalau jangan dekat, wala taqrab. Satu. Wala taqraba. Dua. Wala taqrabu. Jamak. Tiga. Arab satu ada mufrad singular. Musanna dua, English tak ada. Jamak bermula dengan tiga. Jamak plural ataupun plural English mula daripada dua. Arab tiga. Okey. Jadi bila dua ini wala taqraba, kamu berdua jangan. Allah sebut dua. Kristian kata siapa yang penyebab turun? Perempuan. Sebelum tuduh Islam, cakap dulu pasal agama. India kalau lelaki bunuh suami, bunuh orang, yang kena tanggung siapa? Isteri. Suami bunuh orang, isteri dia kena tanggung. Si suami adalah Tuhan bagi perempuan, bagi Hindu. Okey. Kalau katakan human rights, US tak pernah lagi ada presiden perempuan. Oleh itu jangan kata kita tak ada apa. Kita secara nas sebut wajib. Perempuan walaupun dapat miras, dia kalau katakan jadi isteri, suami haram untuk ambil walaupun sesen tanpa redha. Dia boleh angkat kepada hakim, qadi boleh ambil tindakan pada suami dia. Tetapi isteri, Nabi benarkan kalau bakhil sangat, boleh ambil curi. Bahasa dia curi, tapi dia ambil hak dia tanpa beritahu. Ada orang sebut jumpa dengan Nabi menyatakan bahawa Hindun, isteri pada Abu Sufyan, dia kata Abu Sufyan ni kedekut ya Rasulullah. Aku nak minta susah, tapi aku tahu harta dia mana. Nabi kata ambil yang cukup untuk diri kau. Tapi Nabi tak kata kalau nampak bini banyak lagi ambil. Tak boleh, haram. Allah minta pertanggungjawaban, tapi Allah tak ambil pertanggungjawaban kepada perempuan. Nampak? Di mana lagi yang Islam kata? Pelaksanaan perkara berbeza di Malaysia sebagai contoh. Katakan perempuan nak minta pisah dengan suami. Suami kadang-kadang yang saya jumpa, perempuan yang jumpa, kita walaupun tak berkahwin, orang jumpa nak kahwin, orang jumpa, orang nak cerai, orang jumpa. Kita pasal apa tak pergi sana, ustaz tu tak boleh cakap lah, dia semua tak boleh. Ada orang saya jumpa dengan saya kata dia nak kahwin. Saya tengok dia, kita duduk dengan dia, kita kenal dia, kita tahulah dia boleh kahwin, tak boleh kahwin. Kan? Kita kata tak payahlah, enjoy lah duduk. Asal bahasa enjoy lah, takkan kata hang teruk lah, tahu tak? Takkan nak kata begitu. Dia kata enjoy lah dulu, muda nak pergi sana sini, kita nak pergi travel sana. Dan kemudian dia kata, dengan alasan untuk halalkan, untuk elakkan maksiat. Betul ke? Saya kata untuk elakkan maksiat dia kahwin lah maksud dia. Okay. Itu dia punya. Semualah orang yang jumpa dengan kita kata ini. Dia jumpa dengan saya satu budak. Saya dia nikah. Dia tak abang dengan saya. Dia hafiz Quran 30 juz. Imam saya nak sini. Dia minta kahwin, saya kata nantilah dulu. Janganlah awal sangat, janganlah lambat sangat. Sedang-sedang. Kita tahu dia siapa. Cinta nak rak lah apa semua, tak buat.
Dia kata dia nak kahwin, dia kahwin. Tak beritahu pun. Sedangkan sebilik dahulu. Jadi bila kita tak bagi kahwin lah, asal dia tanya pandangannya. Lepas tu kata kalau siapa-siapa rasa kalau jumpa dengan saya tak bagi atau saya kata tak, jangan tanyalah. Okay. Jadi bila saya buat umrah pada bulan 7 lepas umrah, dan akhir sekali saya pergi program di Mesir dengan pelajar Malaysia dan juga di sini pada Lasama, dan saya balik. Saya teringat 2 hari ataupun 3 hari sebelum Ramadan ataupun lepas pada Ramadan dia call. Dia kahwin bulan 4, lepas pada Ramadan dia beritahu dah cerai. Nombor tua setahun ke 2 tahun pada saya. Dah ingat ni belikan lah. Dia cerita itu, dan saya nak bagi tahu satu noktah. Untuk kita lari daripada maksiat pun satu tanggungjawab. Tetapi selepas daripada perkahwinan tiada keharmonian ataupun suka hati nak talak sana talak sini, adakah kita rasa itu juga satu pahala ataupun itu juga satu dosa? Takkan kita, benda dalam hidup ni antara dosa dan pahala. Okay? Untuk lari daripada dosa, you pergi kepada dosa yang lain. Sebab itu kena cerdik. Di Malaysia, okay, yang saya baca 2 di Sarawak dan juga JAKIM keluarkan ataupun Jawi keluarkan, setiap 15 minit ke setengah jam purata perceraian satu, perkahwinan muda. Itu adalah fakta, ataupun lebih kurang begitu boleh baca. Okay? Rate perceraian terlalu tinggi. Wallah alam apa dia punya, tapi itu yang saya ingin tekankan. Yang kedua, tentang perempuan sekalipun, adanya Islam, tak pernah Islam katakan berikan satu peruntukan menzalimi perempuan. Sebagai contoh, kita perlu review wali mujbir dalam masyarakat kita ataupun mazhab Syafi'i. Adanya wali mujbir. Tak tahu kalau ada pernah dengar. Okey, wali mujbir. Wali maksud dia adalah wakil. Ayah kita wali perempuan lah, bukan ayah saya. Okey. Jadi perempuan wali dia siapa? Ayah dia. Atau secara umum. Mujbir, paksa. Dalam masyarakat Melayu dan mazhab Syafi'i, ayah ataupun atuk bapa kepada ayah kita boleh paksa kita kahwin dengan lelaki yang dia nak. Betul atau tidak? Sebab tu dalam cerita Piramli, kena kahwin dan sebagainya. Okey, wali mujbir. Betulkah ada wali mujbir ataupun okey, tak payah nas. Okey tak tidak Islam ke tidak adanya wali mujbir? Saya tak tahu Ustaz, nanti kata orang kata sesat pula. Ini tak ada betul atau salah. Kita bincang. Ada tak wali mujbir? Boleh tak saya pada anak perempuan yang kahwin dengan dia? Ha? Boleh. Sebab perempuan itu tanggungjawab ayah dia. Apakah perasaan perempuan itu? Allah. Okey. Kalau dia respect tapi dia tak mau, dia dah ada apa pilihan lain. Islam meletakkan perempuan dara, janda ada hukum berbeza. Okey, perempuan dara tidak boleh dikahwinkan melainkan dengan redha dia sendiri. Sebab itu ada kaedah dahulu, perempuan itu as-sukut alamatul redha. Dia diam maksudnya dia nak, dia redha. Lanita tak dan tanya, dia kata mau. Okay. Kalau dulu as-sukut alamatul redha. Kalau dia diam, dia redha. Dan ini antara pandangan yang saya dan beberapa para ulama besar, saya mengikut para ulama, bukan saya berpandangan, saya melihat kepada argumen para ulama yang besar, wali mujbir tidak valid dalam Islam. Sebab adanya hadis yang sahih, Nabi SAW satu perempuan jumpa dengan Nabi, dia kata, ya Rasulullah, ayahku kahwinkan dengan lelaki yang aku tak mahu. Nabi panggil ayah dia tadi, hang nak kahwinkan dia, minta tak redha dia? Dia mau ke tidak? Tak. Engkau nak tak dengan lelaki tu?
Nabi kata, dia perempuan tu kata tak mau. Nabi kata farriq bainahuma, pisahkan kedua dia. Syarat untuk perempuan darah kahwin mesti dengan redha dia. Ayah dia mungkin boleh tolak dengan sebab-sebab tengok dia bukan kaki sembahyang ke, makpit ke, kaki rempit ke, okey, yang tak ada masa depan, tak ada latar belakang, yang anak dia confirm akan hancur, dia boleh tolak. Tapi pasal apa tolak? Sebab dia bukan keluarga Syed ataupun Syarifah. Kawan saya ada kena. Jangan. Sekejap dia tengok video apa, dia telefon dia marah. Tak usah edit. Tak. Kawan saya, dia kata abang dia, ayah dia profesor, mak dia profesor. Dua-dua suami isteri, mak ayah dia prof. Okay. Terkenal pula tu di Malaysia. Abang dia kahwin dengan perempuan Melayu biasa. Tidak silap saya, mak dia tak pernah redha dan cucu dia dah besar, tak pernah sentuh. Tak pernah sentuh. Kerana kahwin dengan bukan Syed ataupun Syarifah ataupun bukan keturunan Arab. Ini perkara yang salah. Nabi Islam tak pernah tengok benar. Okay? Dan begitu juga perempuan kalau kata nak kahwin, jangan pi depan ayah. Kalau kata nak paksa bawa dalil nas apa, buat secara baik. Tapi itu tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan mana-mana ayah mengambil keputusan paksa anak perempuan dia yang darah kahwin tanpa redha dia. Mesti. Okey? Mesti. Dan yang kedua, kalau janda dia berbeza. Kalau janda dia pernah kahwin, dia adalah wali diri dia sendiri. Wali dia sendiri. Okey? Dan perempuan ini pergi kepada Nabi SAW dan mengadu. Jadi dia mengadu, dia kata dia diziharkan. Allah Ta'ala kata perkara ni salah. Jadi macam mana kalau katakan dalam jahiliyah dia tertalak, dalam Islam macam mana? Dalam Islam dia kena kafarah. Kafarah bermaksud denda. Kafarah. Selepas daripada majlis adanya tasbih kafarah, bukan tasbih kifarah. Minta maaf, kifarah denda. Kifarah, kafarah, tasbih kafarah adalah untuk tutup balik. Kifarah denda, dalam bahasa Arab dia spesifik sikit. Kifarah ni denda biasa. Denda biasa. Tapi kafarah adalah untuk tutup dia balik. Yukaffir dhunub, untuk buang ataupun hilangkan dosa. Jadi kafarah ini yang Allah Ta'ala tentukan, walladzina yuzahiruna min nisa'ihim, pada ayat yang ketiga, sesiapa yang menziharkan isteri mereka, thumma ya'uduna lima qalu, dan nak balik kemudian kepada dia, pergi cakap, kemudian duduk melangut minum kopi petang, kemudian kata rasa sayang pula kat isteri, nak balik pula. Boleh free balik ke? Tak, Allah kata qalu fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa, hendaklah dia membebaskan seorang hamba sebelum dia boleh menggauli isteri dia. Ibarat walaupun dia kena bayar, dia tak boleh sentuh tak apalah, sentuh maksud yang kedua. Okey? Tidak boleh menggauli isteri dia, haram. Setelah dia, antara salah satu dia tahriru raqabah, dia bebaskan seorang hamba. Okey? Dan Allah kata, "Dzalikum tu'adzuna bihi wallahu bima ta'maluna khabir." Dan demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan kemudian kata, sebab kenapa saya kata Aus bin Samit dan juga isteri dia orang tua, sebab Khawlah bintu Sa'labah yang diziharkan oleh suami dia minta kurang dengan Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, dia tua. Okey, minta maaf, dia tidak ada harta yang cukup untuk buang, untuk bebaskan seorang hamba. Kemudian Allah berikan kata, falam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini min qabli an yatamassa. Kalau dia tak boleh, tak ada duit,
dia hendaklah puasa 2 bulan turut-turut, 60 hari. Ini yang dia kata. Pertama dia kata duit tak ada. Kedua dia tua, dia tak boleh puasa, tak tahan puasa. Tengok, Allah bagi lebih. Allah bagi apa? Allah bagi diskaun. Allah bagi diskaun sehingga Allah kata faman lam yastati' fa it'amu 60 miskina. Tak boleh juga, berilah makan kepada 60 orang miskin. Sebab itu dalam agama dia ada 2 kesalahan. Kesalahan antara kita dengan Allah, kesalahan antara kita dengan manusia. Okey. Apabila ia salah kita dengan Allah dan manusia, ia juga terbahagi kepada beberapa benda. Contoh, kita buat satu amalan, okey, kita buat dan kita sandarkan dia kepada agama. Dengan kita buat maksiat, mana yang lebih berat? Yang lebih berat bila kita, orang yang buat maksiat, okey, kita boleh kata dia adalah orang yang tak ada agama. Kenapa yang buat maksiat itu lebih ringan berbanding orang yang kuat agama, cuba untuk menjadikan sesuatu yang bukan agama kepada agama lebih berat? Sebab bila kita ambil satu benda, kita letakkan dalam agama, orang assume dan orang kata, oh itu agama. Sebab dia orang alim, dia ustaz, dia buat. Dan orang akan ikut dan orang akan jadikan dia agama. Beza tak kita dengan Kristian? Tak ada beza kalau begitu. Sebab itu, orang jumpa dengan Nabi, dia kata, ya Rasulullah, aku tak nak kahwin. Aku nak beribadat sahaja. Ya Rasulullah, aku tak nak tidur. Aku nak puasa, tak nak makan. Aku nak puasa, tak nak makan. Dan kemudian aku ada perempuan ikat badan dia di masjid Nabi nak salat saja. Apa Nabi kata? Nabi kata, laisa min ummati, ni semua bukan daripada umat aku. Nampak? Ini bukan daripada umat aku. Nabi tak bagi diskaun. Siapa falaisa min ummati, mereka ni bukan. Nabi tak ngaku langsung. Jumpa akhirat, ini bukan. Bermaksud kita akan masuk ke mana? Takkan ke syurga, ke neraka. Tetapi bila masalah ni, zihar isteri dosa. Kalaulah bukan dosa kecil, kalaulah dosa kecil, selesailah. Ini masalahnya, untuk selesaikan dosa ini, terpaksa puasa 2 bulan turut-turut, tak pun bebaskan hamba ataupun berikan makan 60 orang. Lagi satu, ada seorang lelaki tua jumpa dengan Nabi. Nabi pertama yang buat ibadah baru, Nabi tak ngaku umat. Dosa maksiat, jumpa dengan Nabi seorang lelaki pada pagi waktu subuh bulan Ramadan. Harap ini dia suka, kalau katakan bangga dia bercakap, kalau kata dia sedih dia maki diri. Dia kata wailah, wail nafsi, celakalah diri aku, celakalah aku ya Rasulullah, celakalah. Kemudian Nabi kata, kenapa kau kata macam tu? Dia kata, aku lepas daripada subuh, aku menggauli isteri aku. Ramadan, kalau waktu Ramadan boleh tak sama ada suami isteri dia bersama? Tak boleh, haram. Tetapi Mamat ni tadi, orang tua ni, sahabat ini, dia pergi menggauli isteri dia selepas daripada subuh. Benda yang sama Nabi katakan, sama ada engkau kena berikan ataupun tahriru raqabah, iaitu sama ada dia kena bebaskan seorang hamba, ataupun masa 2 bulan berturut-turut, atau beri 60. Pertama dia kata sama, dia tak ada duit. Yang kedua, dia orang tua. Dan akhir sekali dia tak ada, dia nak bagi makan kat 60 orang makan pun tak ada duit, dia miskin. Dia kata, ya Rasulullah, akulah yang paling terdesak dekat Madinah ni. Nabi kata, kalau kau tak ada 60 bagi makan, ambillah tamar ini yang Nabi ambil, kau bagilah pada sesiapa yang boleh kau bagikan. Nak bagi pada siapa Rasulullah? Tempat akulah yang paling miskin. Okay? Jadi apa yang Nabi kata? Kalau macam tu kau ambil ni, kau makan. Sebab syarat dia kena bagi pada orang paling miskin, betul? Dan dia pula paling miskin. Dan dia dapat, Nabi kata, hari ni kau dapat 2. Kau dapat jimat dan kau dapat makan. Tengok deal Nabi dengan orang buat maksiat. Bukan kata, oh tak apalah kita buat maksiat, tetapi tidak ada seorang yang mampu untuk lari daripada maksiat. Cuma dia ada Tuhan untuk pergi, untuk memohon ampun pada Allah.
Sebab itu bila kita buat salah, jangan tunjuk pada orang. Kita tak disuruh untuk tunjukkan orang kesalahan ataupun kita cari salah orang. Haram. Haram untuk kita cari salah orang dan haram untuk kita buka aib sendiri. Pecah pintu rumah orang ke, pecah pintu hotel ke, cari orang berzina ke, cari orang berkedudukan, haram mutlak. Kata Al-Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, dan disebutkan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi juga. Haram. Macam mana nak halang daripada Halang daripada? orang buat maksiat tu? Pertama, orang untuk minum arak, orang buat maksiat. Okey. Yang terbuka kita tak larang. Kenapa yang tertutup kita buat? Kalau pergilah kita ke Bukit Bintang ke, kita akan rasakan bahawa kita seperti bukan di negara umat Islam. Betul ataupun tidak? Sama duduk macam London. Itu yang pertama. Bila orang dah terbuka, orang terbuka dibenarkan, yang dalam petah lagi. Tutup. Di mana tanggungjawab kita buat kita untuk minta zakat? Kita boleh buatlah semua benda, kempen. Tapi bila untuk salat, bila untuk lari maksiat, kita tak buat. Nampak? Sebab itu haram. Kita tak suruh. Ada tak orang yang berkedudukan di tempat terang waktu malam, New Year Eve ke? Ada tak? Kita pergi tangkap tak? Pasal apa malam tahun baru pergi tengok cari orang yang berkedudukan, yang telah tutup malu dan aib dia? Kenapa yang tengah-tengah tu tak pergi ke Dataran Merdeka ke, KLCC ke? Kenapa perlu cari aib itu? Allah Ta'ala tutup, jangan buka. Ustaz ni cakap kosong ke? Tak. Umar kena. Umar berjalan, Umar tahu orang tu tengah minum arak. Umar buat apa? Panjat. Umar panjat tengok dia. Dia tengah minum arak. Umar marah nak tangkap dia. Dia turun. Umar turun masuk rumah dia. Dia kata, ya Amirul Mukminin, aku buat satu salah. Aku minum arak. Engkau buat 3 salah. Macam mana 3 lawan 1? Aku minum arak memang salah. Engkau tajassus, cari salah aku. Engkau masuk daripada pintu yang bukan sepatutnya. Allah sebut dalam Quran, tidak boleh masuk melainkan daripada pintu dia. Tadkhulu min abwab, dalam surat Mukminun tak silap saya. Allah sebut bagaimana ia wajib masuk daripada pintu. Dan satu lagi kesalahan dia, saya tengok 3 kesalahan yang dilakukan oleh Umar, dan Umar buang kes. Umar buang kes. Nabi SAW datang kepada Nabi dalam kisah yang masyhur. Seorang lelaki nama dia Ma'is. Okay, dalam hadis yang sahih, saya tak silap saya bukan kata halalkan maksiat, tak. Tapi jangan cari. Kita cari salah orang. Ma'is al-Aslami, dia pergi berzina. Apa yang berlaku? Dia jumpa dengan Nabi. Kemudian dia kata, ya Rasulullah, inni zanaitu fatahhirni. Ya Rasulullah, aku berzina, bersihkan aku. Aku nak bersihkan diri, ya Rasulullah. Aku berzina. Nabi pusing badan, tengok tempat lain. Supaya Nabi tak mau tengok muka dia. Nabi suruh, pilah, janganlah main aku. Kemudian dia kata, ya Rasulullah, inni zanaitu. 4 kali dia sebut. Nabi bagi excuse. Nabi kata, la'allaka qabbalt atau la'allaka lamast. Engkau ni mungkin cium-cium saja. Kau ni mungkin raba-raba saja. Kalaulah Nabi ada perasaan macam kita cari, tak dan dia sampai dia tak hang zina ke? Takkan Nabi tak tahu? Jibril ada. Ketika dia berzina, takkan Jibril tak boleh turun kat Nabi, aku tahu dia berzina. Logik tak? Tapi kenapa Nabi
Nabi tak ambil tindakan? Sebab itu bukan agama. Sekarang ini bukan cara kita. Kita bukan Robin Hood. Okey? Untuk buat baik dengan cara salah. Tak. Untuk buat baik dengan cara yang diajarkan oleh agama. Ma'is Aslami, carilah, ini kisah yang masyhur dalam hadis riwayat Sahih Muslim. Ma'is Al-Aslami. Sehingga kan dia kata, kau ni gila, kau gila. Kata sahabat, kalaulah dia pergi, Nabi tak ambil tindakan, tapi dia nak juga. Sehingga kan Nabi, kali keempat Nabi dia jumpa, pandang dia, Ma'is, kau tahu apa itu zina? Dia kata, seperti memasukkan tempat air tu ke dalam perigi. Baru Nabi nak confirmkan. Saja dia cari ruang untuk gugurkan kes dia. Sebab itu kenapa zina susah nak ambil tindakan. Bukan mudah. Dr. Al-Qaradawi kata, kalaulah orang berzina ambil rakam macam ni, tak valid. Rakaman tidak boleh digunakan dalam pensabitan zina. Tak boleh. Sebab asas Islam bukan cari salah orang. 4 saksi. Mesti 4-4 tengok. Semua 4-4 ni tengok sekali dalam waktu yang sama dalam maksud zina yang sebenar. Seorang sahaja kata berbeza 4-4, 80 kali sebatan di belakang. Nampak? Walaupun dia buat, tapi kenyataan statement berbeza. Mesti sama. Bukan kata, oh senanglah orang berlepas berzina. Jangan lihat pada itu. Cari supaya orang, supaya untuk adanya ruang dia bertaubat. Ini bukan agama yang untuk cari salah orang. Tanya, carilah statistik berapa banyak tangan yang telah dipotong di zaman Nabi SAW. Ada 3,000 orang. Kisah yang kedua, perempuan nama dia Imra'ah Ghamidiyah. Ghamidiyah ni nama kaum. Okay, Imra'ah maksud dia perempuan. Ghamidiyah daripada perempuan kelompok Ghamidiyah ataupun bangsa Ghamidiyah. Dia jumpa dengan Nabi. Perut dia bunting. Dia kata, ya Rasulullah, ini hasil zina. Fatahhirni, engkau bersihkanlah aku, rejamlah aku. Dia buat apa? Nabi kata, balik sampai anak ni tadi bersalin, lahir. Sebab engkau mungkin bersalah, yang ni tak bersalah. Okay? Dia habis dalam keadaan merah, dibawa kepada Nabi SAW. Nabi kata, susukan dia sehingga putus susu. Sahabat kata, kalau dia tak datang ketika itu, Nabi buang kes. Okay? Dia susu sampai habis susu, sampai putus susu. Dia jumpa dengan Nabi. Sebab Nabi nak berikan ruang. Dia dah susukan, dia tengok muka anak dia, mungkinlah dia tak mau dah. Tapi dah habis susu. Lihat bagaimana perempuan ini datang kepada Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, dah habis susu, dia dah boleh berdikari. Ambillah. Sehingga Nabi rejam dan dia mati. Daripada 2 kes ini, apa yang kita boleh simpulkan? Bukan cari salah orang. Nabi bina generasi yang tahu sedar diri, yang bertakwa kepada Allah. Itu perkara yang pertama. Nabi letakkan di dalam para sahabah, jiwa engkau takkan ke mana, engkau buatlah salah. Tidak ada sahabah nak beza dengan kita. Bumi dengan langit tak terdaya. Tak tahu Bima Sakti ke macam mana. Sahabah pun buat salah, zina. Bukannya sikit-sikit. Kita mungkinlah kata maki orang ke, apa duduk sama-sama kawan saya kata menganyam ketupat ke, kan? Zina. Tapi apa berlaku selepas datangnya iman yang terbina, jumpa dengan Nabi, ya Rasulullah, aku nak bersihkan diri. Kalau dia tinggalkan, dia tak beritahu dengan Nabi, tak ada masalah. Tetapi dia betul-betul menunjukkan dia bersedia untuk membersihkan diri. Ini yang kita kena lihat skop yang lebih besar sebelum daripada kita hukum orang itu dan ini. Ini yang saya ingin katakan. Sebab tu bila saya buat benda ni, orang yang kadang-kadang tanya, aku ingat nak dia sokong aku. Akhirnya aku yang sokong dia, tak menyokong orang tu. Itu masuk bila kadang-kadang orang tanya saya dalam email ke dalam apa, kadang saya payah. Sebab saya ni kadang bercerita, saya tulis itu yang macam mana saya bercakap. Okay, orang kadang dia percaya dengan saya sebab dengan mungkin expression saya.
Macam ni, macam ni. Jadi bila dia dengar, oh macam ni ke? Okay. Jadi saya katakan bahawa kedua ini menggambarkan perkara yang Islam tidak boleh dibaca macam math. Saya kata, oh ini mesti ini. Tak. Sebab kita bukan akhir. Kita mesti wajib ikut Islam. Tetapi kira nanti akhir bukan kita. Bukan kita. Kita berusaha menjadi seorang Muslim yang saleh. Okay? Dan orang ni pun sama. Dan Allah Ta'ala berikan dan akhir sekali Allah sebutkan untuk dia beri makan 60 orang. Dzalika litu'minu billahi wa rasulih. Dan dialah orang yang beriman dengan Allah dan Rasulnya. Kita, kalau orang buat salah sampai ketua kita ungkit. Oh, kaki dadah tau. Sedangkan dia dah taubat. Kita pun tahu, oh lah taubat dia. Biasalah. Kalau kata hilang barang, dia lah kena tuju. Kita tak pernah nak ikhlas, nak buang benda tu. Tapi Allah kata orang yang buat salah ni, dzalika litu'minu billahi wa rasulih. Dialah itu yang mereka itulah yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa tilka hududullah. Itulah hudud Allah. Ataupun itulah hudud ni sebenarnya adalah border. Kalau kata hudud daulah ataupun border kepada negara tu. Apa? Border kepada negara. Sempadan. Okay, sempadan. Itulah sempadan yang Allah tentukan pada kita. Jangan melampau cakap. Bukan hang sebagai ketua keluarga senang-senang nak bercakap. Tak. Itu ada disiplin dia. Walil kafirina azabun alim. Dan orang-orang yang kafir itu azab yang pedih. Innal ladhina yuhadduna Allah wa rasulahu kubitu kama kubital ladhina min qablihim. Wa qad anzalna ayatin bayyinat walil kafirina azabun muhin. Sesungguhnya orang yang menentang Allah dan Rasulnya pasti mendapat kehinaan seperti mana mereka yang sebelum mereka mendapat kehinaan. Sesungguhnya kami telah menurunkan bukti-bukti